Assalamualaikum. Saya pada kumpulan 6, kami akan membentangkan isu JT yang tidak berdaftar di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Setelah pemerhatian yang telah kami pergi ke dua JT, JT yang tidak berdaftar dan JT yang berdaftar. JT yang berdaftar di bawah Lembaga Kemajuan Ikan iaitu JT Nelayan Pulau Kambing, dan JT yang tidak berdaftar iaitu JT di Pantai Tok Jemban. Setahu kita, sumber perikanan ni adalah salah satu sumber hasil utama kepada nelayan untuk meneruskan kehidupan seharian diorang. Pada masa kini, terdapat isu yang menjadikan salah satu cabaran kepada kita, iaitu terdapat banyak JT yang tak berdaftar di bawah Lembaga Kemajuan Ikan LKIM. Setelah pemerhatian daripada kumpulan kami, JT Pulau Kambing ni dia dijaga di bawah kawalan Lembaga Kemajuan Ikan LKIM, dan dekat sana dia ada setiap kali vessel keluar masuk, dia ada had dia dalam sehari waktu operasi diorang, dan setiap vessel tu mempunyai nombor vessel, dan kebanyakan nelayan dekat JT Pulau Kambing ni diorang menggunakan vessel pukat tunda, dan alatan yang diorang untuk menangkap ikan diorang akan guna pukat tunda. Dan waktu kami perhati dekat sana, kebanyakan hasil tangkapan diorang tu dapat banyak ikan kerisi. Dari segi JT yang tidak berdaftar pula, di JT Tok Jemban, Pantai Tok Jemban, nelayan dekat sana banyak yang menggunakan bot yang kecil, bot yang kecil untuk mencari hasil tangkapan mereka, dan setiap bot diorang tu tiada nombor yang berdaftar. Okey, maklumat tentang pengendalian hasil tangkapan di JT Pulau Kambing. Hasil tangkapan kebanyakannya menggunakan alat tunda lah untuk mendapatkan ikan. Kemudian manakala di JT Pantai Tok Jemban pula, kebanyakan menggunakan trap lah, bubu, pukat hanyut. Tapi dengan kaedah-kaedah tu kadang-kadang ada yang hilang, yang boleh menyumbang kepada ghost fishing, iaitu pancing hantu. Boleh mendatangkan kerosakan kepada ekosistem marina. Kemudian maklumat mengenai penyimpanan ikan di Pulau Kambing, penyimpanan ikannya lebih teratur kerana di sana stok ais yang mencukupi untuk para pelayan, para nelayan. Manakala di Pantai Tok Jemban kurang terurus kerana penyimpanan dia berlaku secara simple, iaitu selepas hasil tangkapan dinaikkan, mereka terus susun ikan di atas meja untuk dijual dan dilapisi dengan ais lah. Kiranya penyimpanan tu kalau tak habis, baru simpan, mungkin bawa balik rumah ataupun akan terus dijual untuk esok lah. Kemudian maklumat tentang tangkapan saipingan dan spesiesnya. Untuk di kawasan Pulau Kambing, nelayan di sana menggunakan pukat tunda yang lebih selektif lah. Maksud lebih selektif ni maksudnya mata pukat tu yang lebih luas, untuk mengelak daripada spesies-spesies yang kecil lah ditangkap. Manakala di kawasan JT Pantai Tok Jemban, mereka lebih kepada mencari hasil yang banyak. Jadi mereka menggunakan saiz mata pukat yang lebih kecil lah untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tapi contoh-contoh yang spesies-spesies bycatch ni ialah contohnya penyu, coral, kadang-kadang ikan lumba-lumba dan sebagainya lah. Isu ini akan menurunkan populasi ikan dengan drastik, kemudian dapat merosakkan ekosistem marin.
Untuk maklumat mengenai pengasingan spesies ikan, di JT Berlesen seperti JT Pulau Kambing, mereka mengasing ikan mengikut spesies, kesegaran dan had saiz yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan JT tidak berlesen seperti JT di pantai Tok Jemban. Namun apa yang lainnya, di JT berlesen, mereka ada menyimpan stok ais untuk memastikan kesegaran ikan itu berpanjangan. Manakala JT tidak berlesen pula, mereka mempunyai stok ais yang kurang kerana tempat yang kurang strategik untuk menyimpan stok ais. Selain itu juga, di JT Pulau Kambing, mereka mempunyai tangkapan bycatch yang lebih sedikit berbanding dengan JT tidak berlesen. Hal ini kerana di JT tidak berlesen, pemantauan daripada pihak berkuasa sukar dilakukan kerana lokasi yang mereka gunakan sukar dipantau oleh pihak berkuasa. Telah diperhatikan antara kelemahan pengendalian dan penyimpanan ikan oleh nelayan artisan ialah kekurangan infrastruktur, alatan dan tempat penyimpanan ikan. Hal ini akan mengakibatkan aktiviti perikanan yang dijalankan menjadi terhad serta tidak dapat dijalankan dengan baik dan lancar, sekaligus mengakibatkan kualiti tangkapan juga menjadi berkurang. Selain itu, kebanyakan nelayan artisan juga kurang pengetahuan tentang kaedah dan amalan pengendalian ikan yang tepat dan bersih. Amalan kebersihan yang kurang baik ini akan mengakibatkan pencemaran dan juga kerosakan ikan yang ditangkap. Di samping itu juga, jumlah ais yang tidak mencukupi di atas kapal atau di tapak pendaratan ikan juga menjadi salah satu cabaran ataupun punca yang telah dihadapi oleh nelayan-nelayan artisan dalam mengekalkan dan menjaga kesegaran ikan yang ditangkap. Kekurangan pengetahuan tentang amalan pengendalian yang sesuai juga boleh menyebabkan kerosakan fizikal dan mengurangkan kualiti ikan yang ditangkap. Dari segi cadangan, terdapat beberapa cadangan yang boleh kita meningkatkan pengendalian dan penyimpanan ikan untuk nelayan artisan. Kita boleh, yang pertama, kita boleh tubuhkan satu tempat penyimpanan sejuk beku komuniti dekat kawasan tersebut, dekat JT Tok Jempan. Jadi nelayan boleh simpan hasil tangkapan diorang tu dekat peti sejuk dekat sana. Sebab dekat sana yang berdasarkan kami tengok, dekat sana tak ada tempat penyimpanan hasil tangkapan pun. Bila tangkapan tu mendarat dekat kawasan tu, nelayan terus jual dekat pelanggan. So, benda tu kita tak boleh nak simpan lama. Okey, dari selain tu juga, nelayan boleh gunakan kotak ais yang berkualiti, kotak penyimpanan yang berkualiti tinggi. Jadi, dia tak akan menyebabkan kualiti hasil tangkapan diorang tu rosak, mudah cepat rosak dan boleh bertahan lama. Okey, selain daripada itu juga, nelayan boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa, salah satu iaitu Jabatan Perikanan DOF, untuk melaksanakan dan menguatkuasakan garis panduan untuk meningkatkan pengendalian diorang. Dan bagi pihak berkuasa, diorang boleh galak, diorang boleh anjurkan salah satu program kepada nelayan. Salah satu program tu, pihak berkuasa boleh anjurkan program latihan pengendalian dan amalan kebersihan untuk biar nelayan ni tahu macam mana cara pengendalian yang betul dan bagi elakkan daripada hasil tangkapan tu rosak mudah cepat dengan cara yang betul. Lepas tu, untuk nelayan ni juga biar dia tahu betapa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan diri dan kebersihan semasa kita mengendalikan ikan tersebut.
Seterusnya, bagi cadangan inovasi yang boleh dilaksanakan dalam penangkapan ikan untuk mengurangkan tangkapan sampingan adalah yang pertama, kita boleh menggunakan alatan yang mengeluarkan frekuensi tinggi untuk menakutkan sesetengah spesies tangkapan sampingan seperti ikan lumba-lumba. Seperti yang kita tahu, ikan lumba-lumba ini suka mencuri hasil tangkapan daripada pukat tunda. Selain itu, kita juga boleh membina satu ruang pada pukat yang khas untuk tangkapan sampingan seperti penyu. Hal ini dapat memudahkan pelepasan semula tangkapan sampingan ke laut. Dapat beberapa perkara yang dapat dikenal pasti dalam prosedur keselamatan operasi penangkapan ikan yang telah dilaksanakan oleh nelayan. Antaranya ialah para nelayan akan memantau cuaca untuk pastikan ombak berada dalam keadaan yang baik untuk bot berlayar. Selain itu, mereka juga akan memastikan bot tidak melebihi muatan sebelum berlayar serta melakukan penyelenggaraan bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kapal karam. Seterusnya, mereka juga akan memastikan peranti komunikasi seperti radio dan telefon satelit berfungsi dengan baik untuk digunakan pada waktu kecemasan, serta mereka juga akan menyediakan jaket keselamatan sebagai langkah berjaga-jaga jika berlaku kemalangan yang tidak diingini ketika waktu berlayar. Terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan prosedur keselamatan operasi ikan yang boleh dilakukan oleh para nelayan. Contohnya, para nelayan perlu menyediakan peranti komunikasi tambahan sebagai persediaan jika peranti komunikasi yang sedia ada tidak boleh digunakan dengan baik. Selain itu, mereka juga perlu memastikan jaket keselamatan perlu sentiasa diperiksa dan tidak koyak untuk digunakan pada waktu kecemasan dengan selamat. Whistle juga merupakan salah satu alat yang digunakan pada waktu kecemasan. Oleh itu, mereka perlu sentiasa memastikan whistle itu ada pada jaket yang telah diletakkan di dalam bot. Selain itu, kru nelayan juga perlu dilatih dengan prosedur man overboard yang berkesan supaya nelayan-nelayan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling ketika berlayar untuk mengurangkan risiko kemalangan yang teruk. Di JT yang berdaftar ni, melalui jualan langsung, nelayan akan menjual hasil tangkapan mereka secara terus kepada pembeli. Jadi nelayan boleh membawa hasil tangkapan mereka ke pasaran tempatan atau menjual terus kepada pembeli dan peruncit di JT tersebutlah. Keadaan ini akan memberikan faedah kepada nelayan nelayan dan pembeli itu sendiri. Hal ini kerana nelayan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa perlu membahagikan keuntungan tersebut kepada orang tengah. Pembeli yang membeli daripada nelayan itu juga akan dapat ikan yang segar dan lebih berkualiti berbanding ikan yang dibeli daripada orang tengah. Selain itu, banyak nelayan yang menjual tangkapan mereka kepada pemborong atau pengantar yang bertindak sebagai perantara. Jadi orang tengah tersebut akan menjual ikan yang diperoleh kepada peruncit, restoran atau pasar lain. Jadi antara faedah dan kelebihan kaedah ini adalah nelayan dapat menumpukan perhatian dan tenaga dalam mencari ikan tanpa perlu menjual hasil tangkapan yang diperoleh secara langsung. Akan tetapi, di JT yang tidak berdaftar, setengah nelayan menjual hasil tangkapan mereka tanpa mengikut kadar harga yang telah ditetapkan. Mereka mungkin menjual tangkapan dengan harga yang lebih tinggi berbanding di JT yang berdaftar. Selain itu, pendaratan bot-bot yang dilarang atau diharamkan juga berlaku di JT tersebut. Seterusnya adalah tahap kebersihan pengendalian ikan. Pengendalian ikan di JT yang berdaftar akan lebih teliti dan juga mengutamakan kebersihan ikan yang akan dijual. Kebanyakannya JT yang berdaftar akan dipantau oleh pihak bertanggungjawab. Oleh itu, para nelayan akan sentiasa menjaga dan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh akta. Jadi hal ini berbeza dengan keadaan di JT yang tidak berdaftar kerana kebanyakan aktiviti yang dilakukan di JT yang tidak berdaftar adalah
aktiviti yang melanggar Akta Perikanan. Antaranya adalah menggunakan saiz mata pukat yang lebih kecil dan penggunaan enjin bot yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan oleh Akta. Ini adalah dari sudut penyimpanan ikan. Jadi JT yang berdaftar mempunyai tempat penyimpanan ikan yang khas dan lebih terjaga. Jadi ikan yang ditangkap akan diletakkan atau disimpan di tempat yang sesuai. Contohnya dimasukkan ke dalam tong yang berisi ais dalam kadar yang mencukupi. Tetapi di JT yang tidak berdaftar pula, penyimpanan ikan yang dilakukan dengan cara yang tidak betul ataupun tidak bersih. Nelayan yang mengendalikan ikan dan alatan yang digunakan tidak melakukannya dengan cara yang baik. Kawasan pendaratan ikan juga kurang bersih. Dari segi air keluar pula, air yang keluar dari JT yang berdaftar akan dirawat atau ditapis terlebih dahulu sebelum dilepaskan. Manakala air yang keluar dari JT yang tidak berdaftar selalunya akan dilepaskan ke kawasan sekitar dan akan mengakibatkan berlakunya pencemaran di kawasan tersebut. Seterusnya, dari sudut baki air, di JT yang berdaftar, sisa air dialihkan dengan sewajarnya ke dari kawasan pasar untuk mengelakkan air bertakung dan potensi pembiakan faktor penyakit. Akan tetapi, sisa air di JT yang tidak berdaftar kebiasaannya akan dilepaskan ke kawasan sekitar JT dengan begitu saja. Okey, untuk kebersihan pasar ikan merupakan aspek penting dalam memastikan kualiti dan keselamatan makanan laut yang dijual kepada pengguna. Di JT berlesen Pulau Kambing dan JT tidak berlesen di Pantai Tok Jembal, terdapat cabaran yang perlu dilalui untuk meningkatkan kebersihan pasar ikan. Pertama sekali, untuk menangani masalah pekerja yang tidak beretika, langkah-langkah disiplin dan pendidikan mesti diambil. Pekerja perlu dimaklumkan tentang risiko kesihatan dan keselamatan yang timbul daripada amalan seperti menghisap rokok semasa mengendalikan ikan. Penguatkuasaan kawal selia yang ketat dan sekatan yang sewajarnya perlu dikenakan untuk memastikan pematuhan. Tambahan pula, dalam kes penggunaan peralatan yang tidak betul, latihan perlu diberikan kepada pekerja tentang kaedah kawalan ikan yang betul dan bersih. Penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan apron perlu dititik beratkan bagi mengelakkan pencemaran dan menjaga kebersihan ikan. Seterusnya, mendapatkan maklumat sumber ikan di JT berlesen Pulau Kambing dan JT tidak berlesen di Pantai Tok Jembal membabitkan aspek yang meluas, terutama dari sudut pandangan nelayan dan kotak nelayan. Nelayan sebagai sumber maklumat langsung menjadi penghubung utama dalam menyediakan data berkaitan tangkapan ikan di dua JT tersebut. Daripada pengalaman mereka, maklumat boleh diperolehi tentang jenis ikan yang paling kerap ditangkap, kelimpahan spesies tertentu dan corak penangkapan yang paling berkesan. Analisis input nelayan boleh membantu mereka membentuk strategi pengurusan perikanan yang lebih berkesan. Selain itu, kotak ikan yang digunakan di JT berlesen Pulau Kambing dan JT tidak berlesen di Pantai Tok Jembal adalah petunjuk penting. Maklumat yang diperoleh daripada kotak ikan termasuklah jenis ikan yang kerap terkandung, saiz tangkapan dan keadaan umum stok ikan. Sebagai kesimpulan, pengurusan perikanan di JT Pulau Kambing, Kuala Terengganu yang berada di bawah Institusi Kemajuan Iklim Malaysia menunjukkan tindakan positif dengan pemberian lesen dan permit. Ini membantu mengawal bilangan kapal nelayan dan memastikan tangkapan ikan yang mampan. Namun, JT tidak berlesen di Pantai Tok Jembal menimbulkan cabaran dengan kekurangan pematuhan peraturan, termasuk penggunaan peralatan tidak berlesen dan tangkapan sampingan yang tinggi. Kelemahan dalam kawalan dan penyimpanan ikan oleh nelayan artisan termasuk kekurangan infrastruktur, pengetahuan terhad dan kekurangan ais untuk penyimpanan. Carangan untuk menambah baik kawalan melibatkan memudahkan penyimpanan sejuk komuniti, kerjasama dengan pihak berkuasa dan pendidikan tentang amalan penangkapan ikan yang mampan.